Ya, hello. Assalamualaikum semua. Selamat datang ke Film Vision YouTube channel. Terima kasih kerana telah menekan video ini. Tengok title pun korang dah tahu apa benda yang aku nak sembang ni, iaitu correct event What If Spider-Man Join Fantastic Four. Dan literally this event berlaku dalam komik. And komik What If ni quite famous lah. Ramai yang suka komik yang bergenrakan superhero team up, iaitu Spider-Man dengan Fantastic Four. Really ramai orang suka. Dan aku nak cakap about this thing kerana benda ni belum dikupas ke dalam live animated series kan. Contohnya macam What If Black Panther jadi berubah jadi Star-Lord, something like that kan. Yang benda tu dah keluar dekat Disney Plus. Cumanya What If Spider-Man Join Fantastic Four ni belum keluar. So aku rasa kalau keluar pun, kalau nanti keluar, at least ada video ni keluar dulu ke apa kan. Aku tak tahu about that thing. Cumanya this is one of the What If series yang aku suka lah, iaitu What If Spider-Man Join Fantastic Four. So aku tak nak lengah masa lama-lama. So aku akan cerita sedikit lah apa yang terjadi sebenarnya dalam issues What If Spider-Man Join Fantastic Four. Okay, so with that being said, mari kita teruskan. What If Spider-Man menyertai Fantastic Four ni, dia mula diperkenalkan pada 1 Februari 1977. Dah lama lah. And orang-orang yang terlibat dalam penceritaan ini adalah seperti Roy Thomas, Jim Craig, Pablo Marcos, Janice Chiang dan juga John Constanza. And seperti isu What If yang lain, perjalanan cerita ini dimulakan dengan, of course lah, Watu the Watcher yang akan membawakan pembaca-pembaca buku komik pergi melalui satu perjalanan cerita tersebut. Dan untuk kali ini, kita akan menjelajah bagaimana dan macam mana Spider-Man ni boleh menyertai Fantastic Four. FYI, this event bukan berlaku dalam timeline yang utama, iaitu Earth 616. Mereka ini hanya adaptasikan original element dari Earth 616 dan munculkan satu penceritaan yang baru, iaitu What If ni lah. So sebelum mereka semua ni bertemu, sudah semestinya of course Spider-Man dan Fantastic Four ni melalui fasa origin mereka sendirilah sebelum mereka berjumpa di antara satu sama lain. Contohnya seorang budak sekolah menengah ni telah digigit oleh seekor laba-laba radioaktif, yang mana telah memberikan Peter Parker ni satu kemampuan ataupun satu kelebihan seperti seekor laba-laba. Okey, tu part Spider-Man lah. Manakala ahli-ahli Fantastic Four pula, dia terdedah kepada cosmic rays yang memberikan mereka ini satu kemampuan yang luar biasa gila. So cerita ni bermula dari point of view Peter Parker yang berada di dalam apartmennya, yang sedang risau dan juga khawatir dengan masalah kewangannya, dan telah mendapat satu inspirasi untuk menyertai Fantastic Four, sebuah pasukan yang diterima ramai pada waktu itu dan disukai oleh ramai orang lah, dan menyelamatkan bumi demi secebis duit upah. And Peter Parker ni dia cubalah untuk memasuki Baxter Building, tetapi dia agak sukar untuk memasuki bangunan tersebut disebabkan dia ni masa tu orang biasa lah kan. Tetapi ianya bukanlah jalan mati untuk seseorang yang digelar sebagai Spider-Man. Of course, Spider-Man ni dia sedang cubalah untuk memecah masuk Baxter Building tu. Dan kelakuan tersebut, dia nak masuk Baxter Building tu, telah diperlihatkan oleh ramai media yang berada di jalanan kan. Like, siapa tu, Spider-Man kan. Perbuatan ini juga disaksikan oleh Fantastic Four sendiri. Dan apabila Spider-Man telah memasuki bangunan tersebut kan, bila dia masuk tu, tiba-tiba Spider-Man telah dimasukkan ke dalam sebuah bekas kaca yang besar. Tetapi ianya tidak menghentikan Spider-Man langsung daripada membuat perkara yang dia nak buat. And instead, dia keluar daripada bekas tersebut dan membawa kekecohan di dalam bangunan tersebut. The Thing, Susan, Johnny dan juga Reed Richards cubalah untuk menangkap Spider-Man ni yang agak liar sebenarnya untuk melepaskan sesawangnya. Lepas tu dia melompat dan memanjat dinding. Tapi of course sudah jelas sekali diperlihatkan ianya memang sangat-sangat suka untuk menangkap seorang lelaki yang bernama Spider-Man ini. Dan kemudiannya Spider-Man menjelaskanlah kenapa beliau membuat kecoh adalah kerana untuk meyakinkan ahli-ahli Fantastic Four ni untuk at least try to recruit Spider-Man ke dalam pasukan yang bernama Fantastic Four ini. And kalau dalam Earth 616, Earth yang asal lah, Spider-Man ni ditolak permohonannya mentah-mentah dan dia pergi berambus daripada bangunan tu selepas dia ditolak lah. Tapi dalam penceritaan ini, Reed Richards dan juga Susan Storm merasakan ada baiknya untuk memberikan peluang kepada Spider-Man untuk join Fantastic Four. Namun seperti kita semua tahu, setiap perkara yang berlaku ada hikmahnya kan, dan ada pros and cons dia. And untuk memberikan kepercayaan penuh kepada ahli-ahli Fantastic Four ni,
Peter Parker dia telah memilih dia telah memutuskan untuk menanggalkan topengnya dan menunjukkan muka sebenarnya ni kepada ahli-ahli Fantastic Four. Dan disebabkan disebabkan perbuatan ini, pergaduhan di antara mereka pun selesai dan mereka mula menerima Spider-Man sebagai ahli baru untuk Fantastic Four. And hal Spider-Man memasuki Fantastic Four ni mula diketahui ramai apabila Reed Richards dia mengumumkan ahli barunya dekat sidang media, bukan dekat Facebook ke apa, dekat sidang media, dan mengumumkan nama kumpulan baru iaitu Fantastic Five, bukan Fantastic Four lah. And berita ni tersebar sangat-sangat luas, tersebar dengan sangat luas sehingga kan ianya telah menakutkan seorang villain yang bernama Chameleon, which is musuh kepada Spider-Man lah. Musuh kepada Spider-Man iaitu Vulture juga dikalahkan dengan teruk sekali akibat Spider-Man bukan lagi bersorangan, malah mempunyai sebuah pasukan yang sangat-sangat berkaliber sehingga dapat menewaskan Vulture begitu sahaja. Okay. Kalau dulu susah, sekarang ni memang senang sebab dah ada tim sendiri. And kemudiannya penceritaan ini disambung lagi di mana Fantastic Five ni cuba untuk memenangi space race pada waktu itu untuk Amerika yang sedang bergelut sebenarnya dengan negara yang bernama Rusia. Akan tetapi dalam roket tersebut hanya ada 4 seat saja. And disebabkan itu jugalah Susan telah menawarkan diri untuk menetap dekat bumi dan membantu pasukannya daripada jauh je lah. So dia tak ikut lah perjalanan ni kan, yang mana membuatkan Susan berfikir lah, kalau aku tak benarkan Spider-Man join kumpulan ni kan, confirm aku akan ikut kumpulan aku pergi kat space lah. Macam tu lah kan. So apabila berada di angkasa ni adalah seorang lelaki Rusia yang cuba untuk menewaskan Fantastic Five ni, iaitu nama dia adalah Ivan Kragoff, yang mana telah mendedahkan dirinya kepada Cosmic Ray juga sama macam Fantastic Four, yang membuatkan dirinya mempunyai kuasa seperti hantu dan kenalkan dirinya sebagai The Red Ghost. So perlawanan di antara Fantastic Five dan Ivan Kragoff ni sangat-sangat sengit, serius di angkasa sana, sehingga kan The Thing yang kau tengok batu-batu tu, The Thing saja dia tak mampu untuk menewaskan bersendirian dengan The Red Ghost ni. Dia perlukan bantuan-bantuan yang lain. And sementara misi di angkasa sedang berlangsung, Susan Storm di bumi ni dia telah didekati oleh seorang lelaki. And korang kenal lah lelaki ni siapa kan, which is Namor the Submariner, yang mengajak Susan untuk pergi bertemu dengannya dekat tepi jeti ni lah. Tapi malang sekali, Namor dia menggunakan ikan hipnotisnya untuk hipnotis Susan dan mencolek Susan pergi ke dasar lautan. Korang mesti macam pelik kan, apa hal tiba-tiba Namor nak culik Susan lah, like what the heck kan. Tapi rupa-rupanya itu bukan Namor at all lah. Ianya adalah semua ni angkara daripada The Puppet Master yang sudah mengawal otak Namor the Submariner untuk mengkucar-kacirkan Fantastic Five. Apabila Fantastic Five yang lain dapat tahu tentang perkara ni, mereka langsung pergi ke dasar lautan untuk selamatkan Susan lah, untuk berlawan dengan Namor dan selamatkan Susan ni dari genggaman Namor. Tapi dia tak tahu lagi waktu ni angkara Puppet Master. Namor yang mana berada di rumahnya di lautan ni telah menyusahkan misi menyelamat Susan tu lah. Even The Thing dan Johnny yang ada api tu tak dapat menewaskan Namor langsung. Akan tetapi dengan adanya Reed Richards dan Spider-Man, mereka berjaya menewaskan Namor. Dan The Thing pada masa tu, The Thing dia pergi selamatkan ni lah Susan daripada dia berjaya lah untuk membebaskan Susan daripada cengkaman sotong gurita yang menjaga Susan pada waktu itu. Dan tiba-tiba Puppet Master ni dia mengarahkan Namor untuk membunuh Fantastic Four tu. Dan Spider-Man ni dia telah detect something yang wrong lah, something yang tak kena dengan Namor ni, walaupun Spider-Man dia tak pernah kenal langsung dengan Namor ni. Dan kemudiannya Susan macam mengesahkan, dia bersetuju dengan Spider-Man di mana Namor sepertinya berada di bawah kawalan seseorang. Dan langsungnya masa tu Rick tahu tu siapa yang dalang kepada semua benda ni, which is Puppet Master. Dan kemudian tiba-tiba cerita ni berjalan, tiba-tiba sotong gurita tadi yang aku cakap dia bebas di lautan dan menyerang kapal selam yang berada di perairan tersebut, yang mana dalam kapal selam tersebut ada Puppet Master. Dalam tu masa tu Puppet Master dah dikalahkan lah. So pergaduhan di antara Namor dengan juga Reed Richards Fantastic Four ni dia berlangsung balik. Ingat ke pergaduhan ni dah habis kan? Tapi tak, dia berlangsung balik sebabnya dia nak berebut dengan Susan. Sebab Susan ni dia macam love interest lah kepada Namor. Akan tetapi Susan telah mengatakan satu statement yang agak menduka citakan untuk Fantastic Four, ahli Fantastic Four dan juga Reed Richards sendiri, di mana Susan cakap dia nak stay dengan Namor disebabkan Namor lebih memerlukan Susan instead of Fantastic Five memerlukan Susan. Susan rasa macam dia rasa seperti terpinggir dengan kehadiran Spider-Man sebagai member baru kepada Fantastic Four ni. Dan ekoran daripada itu, Namor telah mengubah Susan berubah menjadi amphibia
dan dia akan digelarkan sebagai Queen of Atlantis dan juga isteri kepada Namor. Dan somehow mereka ni, Johnny Storm lah, basically dia cuba untuk menghentikan perkara yang bodoh lah ni kan. Tapi Reed Richards sendiri mengatakan that ini adalah keputusan daripada Susan sendiri, dan dia ingin untuk stay dengan Namor. Dan disebabkan ini jugalah Spider-Man rasa macam, kalau aku tak join team korang, mesti Susan akan ada dengan korang kan. Lepas tu Johnny Storm ataupun Richard dia cakap, tak kira, benda ni akan jadi juga sooner or later kan. Dengan kehadiran kau tak mengubah apa-apa pun sebenarnya. So itu adalah jalan ceritanya. Basically dengan Spider-Man memasuki Fantastic Four is one of the greatest thing di antara comic readers. Akan tapi ianya juga adalah cons kepada karakter yang bernama Reed Richards kerana telah hilang teman wanitanya untuk seumur hidup. So itu dia Spider-Man join Fantastic Four. Basically cumanya in order untuk Spider-Man join Fantastic Four adalah member yang tersakiti, iaitu Susan Storm, dan dia telah berkahwin dengan Namor lah. One of the event yang tidak dia mahu. Dia macam best Spider-Man masuk, tapi dia tak best bila Susan kena kahwin dengan Namor. Benda tu momen yang sakit hati lah untuk diri aku sendiri juga sebenarnya. So itu dia untuk correct event What If Spider-Man Join Fantastic Four. Adakah korang enjoy this kind of content? Korang boleh like. Kalau tak enjoy, korang boleh komen apa saja kat bawah. Okay. So kita jumpa lagi dalam video yang akan datang. Terima kasih kerana telah meluangkan masa kat sini agak lama. Okay, jumpa lagi dalam video yang akan datang. Assalamualaikum dan bye-bye.